Bismillahirrahmanirrahim. Bimblah 10 minit kita tazkirah subuh sikit. Hari ini tajuk baru, iaitu yang menyebabkan dosa kecil menjadi dosa besar. Mula-mula dosa kecil, jadi dia jadi dosa besar. Harap diketahui bahawa dosa kecil itu boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Sebab dosa kecil jadi dosa besar. Yang pertama, dilakukan terus menerus, buat sama. Jadi kalau kita buat sama dosa kecil ni, dia akan jadi dosa besar. Oleh kerana itu, ada orang mengatakan bahawa tidak ada dosa kecil kalau dilakukan secara berterusan, dan tidak ada dosa besar kalau disertai dengan istighfar, taubat. Maknanya dosa kecil itu tak ada kalau kita tak buat. Mana buat sekali berhenti habis, ataupun tak buat sama ada masa. Tidak melakukan itu sebagai satu amalan budaya, maka dianggap tak ada dosa kecil itu. Ada kata gitulah, ada orang kata gitu. Yelah, pegang Al-Quran, tak berwudu, tak baca bismillah. Kan? Jadi banyak benda itu. Lepas tu dosa besar tak ada juga, dianggap tak ada, sebab sekiranya dia disertai dengan taubat atau istighfar. Walaupun dilakukan dosa besar, tapi dia bertaubat, dia beristighfar, menyesal. Satu dosa besar yang dilakukan sekali saja dan tidak diikuti dengan dosa lainnya, boleh diampunkan, harapannya boleh diampunkan oleh Allah Ta'ala. Daripada dosa kecil yang melakukan terus menerus. Itu. Memang buat dosa besar sekali, lebih ada potensi untuk diampunkan dosa dia daripada melakukan dosa kecil yang berterusan. Nampak? Ada beza di situ. Buat dosa besar sekali, dia minta ampun, bertaubat. Maknanya 100% untuk dapat kampunan tu ada. Tapi sekiranya dia melakukan dosa kecil berterusan, maka itu tidak ada harapan untuk diampunkan oleh Allah Ta'ala. Seumpama seperti tetes air yang jatuh pada batu secara terus menerus, maka hal itu pasti akan memberi bekas kepadanya. Air kita setitik. Lama-lama batu tu ada kesan dia. Walaupun setitik air kecil, tapi kalau kita jiwa air brum sekali, tak ada apa-apa jadi atas batu tu. Tapi kalau setitik setiap hari, setiap masa, setiap saat, maka batu tu akan jadi lekuk akhirnya. Sebagaimana Nabi kata bahawa khairul a'mali adwamuha wa in qal. Amal yang paling baik adalah yang dilakukan oleh kita terus menerus walaupun sedikit. Zikir je, subhanallah, satu tu je, tapi buat hari-hari, setitik, subhanallah, sikit sangat. Sedekah sepelosi. Jangan sepelosi setahun sekali. Sepelosi setiap hari. Nampak jumpa tabur dekat kedai makan, masuk sepelosi. Ada tabur kedai makan banyak. Jadi bagilah walaupun sepelosi. Kalau manfaat perbuatan itu boleh meletakkan pada kekekalannya walaupun sedikit, maka perbuatan banyak tapi sekaligus terus terhenti ada sedikit manfaatnya dalam menyinari dan mensucikan hati. Maknanya buat sedikit itu lebih baik daripada kita melakukan buat banyak tapi sekali saja. Kerana sekali saja ni kita mungkin kita kata banyak tapi sekali je. Makan banyak tapi sekali. Tapi walau makan sikit tapi dia berterusan, macam kita naik kereta dah, kacang solah. Manfaatnya kita tak mengantuk sampai tempat kita nak sampai.
Tapi ni kita makan nasi sepinggan 2 pinggan. Lepas tu tak makan dah. Tengok jalan kan mengantuk. Ni. Jadi maknanya ada kesan dia. Betul. Jadi buat sekali tu tak buat dah. Dia mungkin menghapuskan ataupun tidak ada manfaat yang berterusan. Jadi buat sikit-sikit. Begitu pula jika perbuatan sedikit tapi jahat. Kalau dilakukan terus-menerus, maka besarlah akibatnya dalam menyebabkan kerosakan hati dia. Buat dosa sikit-sikit ya. Sikit-sikit. So, jadi besar juga. Kalau kita buat baik sikit-sikit, jadi besar juga. Gitu. Jadi oleh itu, hampir-hampir tidak ada pelaksanaan sesuatu pekerjaan besar sekaligus tanpa didahului dengan kerja kecil-kecil dulu. Maknanya nak buat besar sekaligus tak jadi, buat sikit-sikit dulu. Macam kita makan lada, mula-mula nebas pokok je. Pokok yang pertama tu sikit je. Tapi lama-lama habis. Maknanya mula-mula mungkin kita rumus 10%, tapi lama-lama takkan 10% je. Jadi RM1 pula. Jadi RM10 pula. RM100, RM1,000, RM100,000 gitu. Jadi kerja yang besar tu bermula dengan sedikit. Kita nak melangkah 1000 langkah bermula dengan 1 langkah yang pertama. Dia tak jadi 1000 langkah tu mesti 1 langkah. Hampir-hampir tidak boleh jadi seseorang berzina sekaligus melakukan perbuatan itu tanpa didahului oleh perkara-perkara yang lain dahulu. Kan? Banyak lagi sebab-sebab nak lakukan perzinahan tersebut. Didahului dengan kerja lain dulu baru jadi tu. Nak mencuri umpamanya. Mula-mula dia intai dulu, dia jengok dulu. Kan? Lama-lama curi. Juga sedikit sekali terjadi seorang yang membunuh melakukan perbuatan itu sekaligus tanpa didahului dengan kebencian dan pertengkaran, perkelahian sebagainya. Mula-mula kena gaduh je kat Facebook. Kan? Kat WhatsApp. Lepas tu jumpa dekat kedai kopi, berkelahi bertengkar, akhirnya bunuh. Maknanya mulanya hanya kecil dulu. Jadi seluruh perbuatan besar sebenarnya didahului dengan perbuatan-perbuatan kecil. Kecil lah, mula-mula berkelahi dalam Facebook kecil. Lepas tu dalam WhatsApp kecil lagi dah. Jadi dah ada 2 kecil jadi 2 besar. Lepas tu jumpa kat tepi jalan, dah bergaduh lagi, bertengkar. Itu bukan kecil tu. Lepas tu jumpa kat kedai kopi pula, bergaduh lagi. Itu ke kecil. Tapi dicampurkan dengan WhatsApp tadi, Facebook tadi tu, akhirnya bergaduh, bertinju, mula bertinju je. Tahu, akhirnya bunuh. Gitu. Mesti dahulu dengan benda-benda yang kecil dulu. Dan kalau terjadi perbuatan besar sekaligus tanpa didahului perbuatan kecil-kecil dan tanpa diulangi lagi, maka hal itu boleh diharapkan diampuni daripada perbuatan-perbuatan kecil yang dilakukan seorang tu menerus sepanjang umur dia. Sepanjang umur buat. Jadi maknanya gini, memang rasa niat ke? Rasa niat nak bunuh, tapi tak jadi bunuh. Memang dia punya hajat besar. Tapi oleh kerana jadi tak jadi. Maka diharapkan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita melakukan perkara baik tadi secara besar walaupun kecil-kecil, dan jangan sekali-kali kita melakukan kejahatan yang kecil walaupun dia berterusan sepanjang hayat. Wallahualam, itu yang pertama, dosa kecil jadi dosa besar itu sekiranya melakukan secara berterusan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.